Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan berkaitan dengan fiqh hati yang perbincangannya berkait dengan penawar hati, fiqhul qulub, penawar bagi penyakit hati. Sebagai sambungan pada malam ni muka surat 39 di bawah perkara yang kedua, penglihatan yang berlebihan itu. Yang mana perbincangan kita ni masih lagi berkaitan dengan sebab-sebab hati berpenyakit. Yang pertama, percakapan yang berlebihan. Ayat ini telah kita bincang dalam sesi lepas. Jadi pada malam ni bahagian B itu pun sambungan bahagian B itu sambungan. Dalam hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih menerusi Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya. Maknanya ini hadis kursi lah. Maksudnya hadis ini hadis qudsi, di mana Allah berfirman. Bila sebut Allah berfirman tu maknanya di sini maksudnya ayat hadis kursi lah. An-nazrah sahmun masmumun min sihami iblis, man tarakaha min makhamati abdaltuhu imanan yajid halawatahu fi qalbih. Pandangan mata itu adalah salah satu daripada anak panah iblis. Sesiapa yang meninggalkannya, yang ini tidak maksudnya kawal lah, dalam syarat sebut mana sesiapa yang dapat mengawal pandangan kerana takut kepadaku, mana tak lihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dia tak buat tu kerana takut kepada Allah, aku akan gantikannya dengan iman yang dirasai kemanisannya dalam hati. Secara umumnya hadis ini sahih. Dari segi makna umum hadis ini, kawal mata ni salah satu faktor yang menyebabkan iman seseorang itu menjadi subur sehingga dia boleh rasa kemanisan iman itu. Jadi maknanya kena jagalah. Kalau tidak, kita tidak dapat kemanisan iman. Ini peringkat tinggi lah kalau kita belajar dalam Sahih Bukhari ke. Halawatul iman maknanya siapa satu peringkat mana kita rasa kemanisan iman tu. Bukan sekadar beriman, tidak. Padahal iman ini bukan seperti perkara yang kita kata berfizikal gitu, dia maknawi. Tetapi oleh kerana tinggi kedudukan dia, siapa dia rasai manisnya tu. Ini isyarat kepada ketinggian iman dengan sebab seseorang itu kawal pandangan mata dia. Walau bagaimanapun hadis ini dinilai sebagai dhaif oleh Al-Albani dalam kitab Tarikh wa Tarikh, tapi ulama lain kata sahih. Khilaf ni termasuk yang mukhtalafi. Misalnya sini hal hakim kata sahih, cuma setengah ulama dia kata hakim ni tasahul, hakim ni nampak bermudah-mudah mentasahihkan hadis. Terkenal lah dia tu. Tapi kukuk mana pun hadis ni ada yang kata sahih, ada yang kata dhaif. Tapi setengah ulama kata kalau dhaif pun sebab ni dia bincang tentang kelebihan fadail, maka boleh diterima pakal. Bukan nak menyabitkan satu hukum, tidak. Kalau nak sabit hukum, apakah lagi kalau ba'akidah tak boleh hadis dhaif. Baik, atau ana ubah sikit berdasarkan kepada kitab-kitab lain. Ana tidak guna menutup tapi mengawal pandangan mata sebenarnya merupakan satu wasilah, satu kaedah, satu pendekatan untuk menjaga kehormatan diri
yang merupakan pintu terbesar kepada hati. Jadi makna kalau kita tidak kawal penglihatan, tengok tanpa mengira hukum halal dan haram, maka dia akan terbuka pintu tu untuk syaitan masuk ke dalam hati kita. Itu yang dimaksudkan di sini. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dhalika la mahalata fal ainan zinahuma an-nazar wal udhunan zinahuma al-istima' wal lisan zinahu al-kalam wal yadu zinaha al-batshu wal rijlu zinaha al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dhalika al-farju wa yukadzibuh. Anak Adam maksudnya manusia, manusia dituliskan bahagiannya daripada zina. Dia akan terlibat, mana tak dapat tidak setiap manusia ni akan terlibat dengan zina. Zina ni maksudnya bukan zina yang hakiki lah. Kalau zina hakiki tu melibatkan kemaluan tu, tu zina hakiki. Ni zina ni secara majazi untuk mengisyaratkan perbuatan tu pun besar juga dosa tu. Siapa guna zina? Tapi hak zina sengotinya itulah zina, hak kita kata kemaluan itulah. Tu yang dikatakan termasuklah hukum hudud tu. Tapi kok mana pun dalam istilah Nabi sebut zina juga. Nak ayatnya beratlah. Misalnya di sini Nabi kata setiap manusia ni tak dapat tidak dia akan terlibat dengan zina. Tak dapat tidak. Mana tidak mustahil itu maknanya boleh kata terlibatlah. Contohnya zina dua mata ialah melihat. Yang ni melihat perkara-perkara yang diharamkan, khususnya yang melibatkan seks lah. Kalau zaman lah ni sangat berat lah. Kalau zaman kita ni sangat berat dengan adanya internet, lepas tu telefon pun besar-besar pula tu telefon tu tak? Smartphone, tu kalau tidak betul-betul kuat iman sungguh, dia boleh terjerumus lah. Zina dua telinga ialah mendengar. Dia dengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Siapa hidup dengan muzik saja hidup, misalnya orang lain dengar juga, tapi tidaklah siapa perekat wak ulit tidur no. Benda-benda gitulah. Zina lidah ialah bercakap. Ni maknanya bercakap perkara yang bercanggah dengan syariat. Zina tangan di sini dia terima membentang. Mana kalau dalam syarah hadis tu zina tangan itu memegang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mana perbuatan tangan itu tak kira lah pegang kau tulis ke yang diharam, perbuatan yang diharam. Tapi ada setengah ulama dia kata kalau zina ni maknanya lebih, kalau tangan maknanya kita kata memegang yang berkait dengan kemaluan. Ada juga ulama kata begitu. Tapi ada setengah tak dia kata makna tangan dia tu terlibat, mana telefon apa sajalah terlibat dengan perbuatan haram, dia tak jaga tu. Tu jadi guna zina ni secara majas untuk menunjukkan bahawa kesan dia tu dosa besar, bukan dosa kecil. Zina kaki ialah berjalan, makna berjalan menuju ke tempat yang haram. Hati ni wal qalbu, dan hati ni wa yahwi yahwa hawa yahwa apa ni, maknanya dia mengingini, wa yatamana, dan bercita-cita. Hati ni gitu, nak go tu, nak go ni, patu bercita-cita nak dapat tu, nak dapat ni. Dan alat kelamin pula membenarkan atau mendustakannya. Ni anak nak cuba bagi huraian ringkas saja. Maknanya kadang-kadang hati manusia dia nak melakukan perbuatan zina ataupun muqaddimah zina. Kadang-kadang maknanya hak dia nak tu dia buat sungguh. Itu maksudnya kelamin membenarkan. Ada ketikanya hati tu nak buat sesuatu yang berkait dengan zina ataupun zina sendiri, tapi hati dia tak mau. Itu maksud dia. Manakala hati itu kuat, dia tidak ikut nafsu tu. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi maknanya berdasarkan hadis ini, kalau kita nak fokus dalam bab yang kedua ni, bahagian kedua ni, maknanya an-nazar tu. Fal ainan zinaha an-nazar. Tu kita fokus tu. Dua mata ni zina dia adalah memandang, yakni memandang sesuatu yang haram. Di sini dikemukakan antara bencana pandangan yang berlebihan, kesan daripada tidak kawal pandangan mata tu, kesan dia bukan satu dua perkara. Kalau di sini disenaraikan 9 perkara. Kena bagi perhatian sungguh ni. Mana kalau mata kita tak jaga ni, kesan ini mengikut perspektif agama.
Dari sudut perspektif agama, seseorang yang tidak kawal pandangan mata, tak kira hak halal tu tak apalah, hak haram pun buat juga. Kalaulah perbuatan melihat yang haram itu lebih besar, tak bertaubat, berkekalan, ini orang panggil bencana yang akan menimpa seseorang itu. Yang pertama. Jadi pandangan yang berlebihan itu adalah satu maksiat dan sudah berlaku pelanggaran hukum. Yang ini bercanggah dengan hukum. Mana tadi makna berlaku pelanggaran hukum. Hukum tu hukum Allah. Sedangkan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga akhirat yang lebih bermanfaat selain daripada taat kepada Allah. Tak ada. Tiba-tiba mata dia tu tidak taat kepada Allah. Jadi perbuatan itu sudah dikira maksiat. Kena faham lah, maksiat ni kalau dalam kebanyakan kitab dia kata dia menjurus kepada dosa besar. Itu sebut maksiat. Kalau dosa kecil sebut khati'ah. Ni lebih kepada dosa besar. Tetapi kena ingatlah, hak ni ringkas saja ni. Pandangan mata ni tidak semesti kalau dia tengok berlebih tu jadi dosa besar lalu. Tidak. Imam Ghazali pun tak kata gitu. Misalnya dia tengok perempuan lebih lah, kita lama sikit dia tengok, timbul perasaan, dia pun tu mengalih ke pandangan lain, tapi sudah terdetik dah perkara tak baik tu, tu dah kecil. Hak tu dia boleh hilang dengan ambil wuduk, boleh hilang dengan sedekah, boleh hilang dengan buat kebaikan. Tapi kalau dia tengok tu lama, lepas tu dia bahaya ke pula, dia layak perasaan dia, tu boleh jadi dosa besar. Dia layak. Nah, siapa bukti nak bawa pokok tu boleh jadi dosa besar tu. Kena berhati-hati lah. Tak ada pasal-pasal boleh dosa. Apa tu? Sebab tidak kawan. Tidak kawan. Sebab tu Imam Ghazali, tapi ulama terima pandangan Imam Ghazali ni. Imam Ghazali kata seseorang melihat, tak kira lah, cuma dia sebut ni lelaki, perempuan pun begitu juga. Maknanya seorang lelaki yang melihat aurat perempuan tanpa kawalan dan tanpa kawal, dan berlaku 3 kali berturut-turut, masuk kali keempat dia berasa ringan lagi melihat aurat itu. Itu nak ayatnya hati manusia tu. Kenapa hal tu? Hati manusia tu begitu. Sebab tu orang yang melakukan kesalahan berturut-turut sampai 3-4 kali, misalnya minum arak berturut-turut, minum arak sekali bertaubat sampai 4 kali. Kali kelima Nabi kata Allah tak akan terima dah taubat dia, kecuali dia buat perubahan secara besar-besaran dalam dirinya. Ini dalam hadis Dr. Salim Ahli Lali sebut dalam kitab, maknanya perbuatan yang menyebabkan Allah tutup hati. Salah satunya kerana minum arak berkali-kali bertaubat, minum pula bertaubat sampai kali kelima, Allah akan cap dia ni sebagai peminum, sebagai pemabuk. Supaya juga dalam riwayat ni, kalau berdusta berkali-kali, bertaubat berdusta berkali-kali sehingga dikira sebagai musirun ala dzunub, berterusan, Allah akan cap dia sebagai kadzab, pendusta besar. Maknanya Allah bila seorang melakukan kesalahan, dia tidak tulis selalu orang ini pendusta, orang ini peminum, dia ambil masa juga. Jadi kena berhati-hati. Sebab kalau sudah Allah tulis kita ni sebagai, orang panggil kita ni sebagai mata yang gagal dikawal, mata yang sudah masmum, susah dah kita nak keluar daripada konteks tu sebenarnya. Tu bahaya tu, kena bahaya sungguh. Sebab itulah ulama kita, bagi orang yang bermasalah, dia tidak pernah keluar ke khalayak. Sekadar pergi masjid sudah, di kedai ke tempat karnival apa, jangan pergi. Itu untuk latihan menyelamatkan hati, menyelamatkan mata. Itu kaedah agama lah. Sebab kalau kita pergi tak boleh kawal juga, baik tak usah pergi. Sehingga masa anda belajar dulu, guru anda kata kalau nak pergi apa-apa hantar seorang pergi, kira tak payah pergi semua. Baik, seterusnya cuba tengok lagi poin yang kedua, bencana yang kedua. Pandangan yang tidak dikawal, dia boleh mencerai-beraikan hati tu, dia sudah jadi tidak mantap, bercerai-berai hati. Hati yang tidak kukuh, sabit qulubana tu tak ada dah. Sabit qulubana ala dinika, ya Allah teguhkan hati-hati kami. Tidak subut lagi, tapi sudah tafriq, sudah bercerai, tidak mantap. Itu maksudnya. Dan menjauhkannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia mewujudkan perasaan liar
seseorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia liar ni lagu mana? Dalam kitab hak besar-besar dia sebut liar ni maknanya kalau baca Quran rasa tak sedap dah. Tak sedap dah baca Quran. Kalau berzikir pun rasa tak sedap. Semaya pun kalau boleh sudah awal lagi molek. Tu liar, dikira hati yang liar. Kena nilai tu. Orang lain nak nilai tak boleh tu. Rupanya nampak moyok, nampak warok, rupanya hati tu liar. Kita nilai situ. Salah satu penilaian atas diri kita sendiri. Kita ni sudah berada dalam hati yang liar daripada Allah ataupun yang jinak. Itulah. Kan ada ketika bila baca kita ambil Quran baca rasa tak sedap lalu. Ada berlaku gitu. Pasal ayat Quran kita dia ada. Patuh mai kalau orang mai tenang ni mai tak lagi asuk tu ada apa. Kena cek tu. Kena semak tu boleh jadi kemarin tu banyak benar buat dosa tu. Tu cara agama. Sebab tu Allah buat konsep taubat tu, taubat lah. Sebab tu hak paling bahayanya orang buat salah tak pernah pun terlintas salah tu. Buat salah tak ada pun perasaan tak kena kita buat, kena bertaubat. Tak ada pun perasaan tu bahaya, bala salah tu. Berbulan-bulan pun tak ada bertaubat misalnya. Tu bahaya. Manakala hati kita berada tahap tu, mana liar yang sudah berat benar tu setara tu. Manakala menutup pandangan ataupun mengawal pandangan, dia akan mewarisi perasaan jinak dengan Allah. Jinak ni maksudnya teringat-teringat semua nak baca Quran, teringat-teringat semua nak pergi masjid, teringat semua nak semaya. Itu maknanya jinak. Yang ketiga, kesan daripada tidak kawal pandangan, dia boleh melemahkan hati dan mendukacitakan hati. Manakala mengawal pandangan, dia boleh menguatkan hati dan mengembirakan hati. Hak ni kita sebut dalam bahasa dia panggil mutmainnatul qalb. Orang panggil ketenangan jiwa. Jiwa sudah dapat maqam mutmainnah. Dia tak dapat tu. Seseorang yang tidak jaga mata dia tak akan dapat tu. Boleh jadi isteri dia dapat, boleh jadi anak dia dapat, pok dia tu tak dapat. Boleh jadi ayah dia tu dapat, isteri pula tak dapat. Dia tidak semestinya bila duduk dengan orang baik tu mesti jadi baik, tak mesti. Kena urus diri sendiri. Orang lain tu dia sekadar pembantu. Kuku mana pun saing dengan orang baik, dia ada kesan baik. Tapi kalau tak ada usaha daripada diri sendiri nak jaga penglihatan, inilah risiko yang dia hadapi. Yang keempat, membuatkan hati menjadi gelap. Hati ni anda sebut, kita sebelum ni kita sebut dah, gelap di sini maksudnya dia panggil qaswah, keras. Dia dua hati ni, keras dan lembut. Layyinul qalb, qaswatul qalb. Biasanya dalam Quran diguna gitu. Cuma bila hati tu qaswah, keras ni maknanya tidak boleh berinteraksi lagi dengan wahyu. Makna wahyu nak masuk tak boleh, ilmu agama nak masuk tak boleh, hak jahat duduk dalam tak boleh nak tubik. Itu makna qaswatul qalb, keras hati. Bila hati dalam keadaan itu, dia akan menjadi gelap. Salah satu punca dia kerana pandangan, kerana mata yang tak terkawal. Bila mana hati telah keras dan menjadi gelap, maka hati itu akan ditimpa pelbagai bala dan keburukan dari segenap arah. Misalnya dia jadi suka ke tak malik dah lah. Hati itu akan jadi lebih berinteraksi dengan hati malik. Misalnya kalau bid'ah agak titik air mulut tu tambahan dia tak buat titik itu. Dia jadi kalau hak bid'ah agak jadi rasa nak buat selalu. Tu kesal dia tu. Lepas tu sesak ni bila buat tu salah semacam. Gotu goni salah, gotu goni silap. Kadang-kadang melibatkan dosa besar. Tu makna sesak. Tidak makna kafir tu. Jadi mengikut hawa nafsu mudah saja. Mengikut hawa nafsu dan menjauhi daripada punca-punca yang boleh membawa kepada kebahagiaan. Kalau yang boleh bawa pada saadah, kebahagiaan, bawa pada ketenangan jiwa, payah dia nak buat. Dalam setengah-setengah kitab dia kata hati ni dia jadi nampak macam bila orang buat salah dia rasa tak senang hati. Dia kata nak menunjuk lah tu. Orang mari masjid sama mari awal nak tunjuk kat orang dia mari awal. Nak ayat dia dulu pada email. Dia mula dah kritik orang. Benda hak molek pun dia tafsir ke arah tak molek. Cara tu hati parut lah tu. Sepatutnya kalau hati hak molek, kalau nampak tak molek dia cuba takwil jadi baik, tu hati molek. Kena cek diri kita, tak usah duk garis cek orang lain, cek diri kita dulu.
Hak nombor 4 ni ana buat catatan di sini berdasar pada kitab lain. Hak ni maksud dia nya maknanya hasil daripada mata tak terkawal. Bila hati sudah jadi keras, akhir sekali jadi gelap, dia akan orang panggil hilang apa? Antibody. Dia akan orang panggil apa ni? Kesan dia merebak kepada penyakit-penyakit lain. Tu. Macam-macam tubik penyakit. Apa tu hakikat sebenarnya ke apa dia? Syaitan sudah berjaya bertapak dalam hati dia. Tu. Itulah sebenarnya. Jadi syaitan buat perumahan. Dia panggil mustaqar itu. Syaitan itu sudah boleh jadikan hati sebagai waqar, tempat tinggal. Yang kelima, mengeraskan hati dan menutup pintu ilmu pengetahuan. Manakala mengawal pandangan mata akan membuka pintu kepada ilmu pengetahuan dan memudahkan punca-punca untuk mendapat ilmu. Ni antara orang panggil penyakit yang merebak ni, hasil daripada gagal kawal mata. Dia tak sih kepada ilmu agama. Sekali duk mari sama kuliah, tak sih mari dah. Tak sih mari. Duduk main dengan telefon dia 8 jam sehari. Misalnya tu ya lah tu. Jadi kita kena semak molek tu, kena semak molek. Kadang-kadang hak kita baca tu tak perlu pun. Kadang-kadang tengok tu berjajah tak perlu pun bagi tu. Maklumat tu tak berguna pun untuk kita. Dia tak boleh nak nilai. Dia tak boleh nak nilai antara ilmu pengetahuan dengan maklumat biasa. Sebab dalam agama kita ni hadrat ilmu ni dalam konteks istilah syarak sesuatu yang berguna untuk kita, maklumat yang berguna. Kalau tidak berguna dia tidak iktiraf sebagai ilmu. Itu disebut oleh Profesor Dr. Hasan Haban Nakah dalam kitab dia. Ini seorang tokoh falsafah Islam. Buku dia tebal juga, Ad-Dawabitul Ma'rifah buku dia. Dia bicara tentang ilmu. Dia sebut berdasar pada Quran dia mari. Dia mari mula-mula dia mari 25 ayat Quran. Ni nak ayatnya tumpuan ilmu. Umat Islam ni umat berilmu. Ni dalil pada Quran 25 ayat dia mari. Lepas tu dia bicara tentang ilmu. Dia kata ilmu ni maksud ilmu yang dikatakan kul hal yastawi alladhina ya'lamu wal ladhina ilmu tu maksudnya ilmu yang berguna untuk kita dunia akhirat. Kalau tak siapa tak tu, itu bukan ilmu yang dikehendaki dalam agama. Tak tahu tak apa tu. Kutip nak ambil tahu belaka berat. Nak baca belaka ikut masuk dalam WhatsApp. Maka mati yang begitu. Tak tahu pun tak apa setengah perkara. Molek tak tahu pun setengah kadang-kadang. Ni nak ambil tahu belaka ikut nak baca belaka. Boleh nyakit. Tengok benda hak artis pun nak baca. Benda tak perlu tu. Orang tu nego tu. Kadang-kadang artis nak cerah tu setahun dah bicara. Dia baca tu tak gam. Pelik semua. Tu sebelah rumah kita nak cerah sesal tu tolong sesal. Baru boleh pahala. Syaitan tipu kita. Sebenarnya syaitan menimbulkan perasaan kita seronok tu nak habiskan masa kita tu. Masa-masa ni umur. Masa-masa ni umur kita. Enggak bila guna handset tu melibatkan tengok lah tu. Memandang. Tu na'udzubillah lah, mudah-mudahan Allah jauh ke kita. Kalau tidak mayugi masa gitu. Yang keenam, memudahkan syaitan memasuki hati. Ni sudah pasti. Ni tak ada khilaf di kalangan ulama ni. Tengoklah kitab mana. Kalau bab nazrah ni lah. Supaya ni sepakat ulama. Syaitan akan menghiaskan dalam minda seseorang gambaran wanita yang dilihatnya dan menjadikannya sebagai berhala yang sentiasa bermain-main di dalam minda dia. Seterusnya dia akan menyalakan nafsu syahwat dan sebagainya. Situlah mulalah. Daripada situ. Kesannya daripada mata. Sebabnya kalau kita baca dalam kitab akan ada ulama yang tak jaga benda ni. Ulama tak jaga. Kalau kita baca dalam kitab, siapa ada ulama berzina pada? Jangan ingat berzina ni orang hak capra gitu. Kadang-kadang ulama bukan tak jaga bagi lagu ni, kena siapa berzina. Nama comel ketemu. Ana nak sebut tak gamak sebab gamak ulama hak molek dengan nama tu. Siapa minum arak padahal ulama terkenal. Sehingga ulama lain pernah ambil pendapat dia masuk dalam kitab. Buang habis lepas pada tu. Tengok siapa berzina. Ada berlaku gitu. Kes pot-pak kita ni pun ada. Ustaz terlibat dengan seks kena takak. Sama dengan jatuh. Macam-macam kita tengok berlaku. Tak boleh. Dulu biasa. Dulu pun berlaku dah gitu.
Mana ada tu tak kena tu, tak kira siapa, ustaz ke tidak ustaz ke, muka manusia ni syaitan ngomong belaka. Cuma kita kata ustaz duk baca Quran sedap, dia mari hak syaitan hak 3 paku tu. Ataupun hak mari bawa paku saja bukan 3-4 paku duk. Dia mari hak tu. Hak tu juga hadirat. Menarik juga sebenarnya kalau kita baca kitab-kitab sufi, kitab-kitab tasawuf. Dia ada ni cerita disebut oleh ulama tasawuf. Tapi molek apa ni? Dia kata syaitan nak mari goda ahli ibadat tu. Ahli ibadat tu malam kat duduk di masjid semaya. Syaitan hak mari ni dia semaya lebih lama pada kau itu. Berbulan dia target dia nak mari semua. Kau itu baca Quran dia baca Quran. Kau itu buti dia tak buti. Kau itu semaya dia semaya. Rupanya dia syaitan. Sebab dia kata orang kuat ibadat dia tak boleh kita nak kecek. Biar dia halah dalam buat ibadat. Bila dia tengok orang yang sebelah dia kuat beribadat di masjid ni, syaitan boleh masuk masjid. Sebab tu kau nampak pelik-pelik lagi, cuba baca kursi semambuh. Tapi mumbuh molek tak apa, tak pasal-pasal mana mumbuh atas muka. Jadi dia satu hari dia tanya, dia kata apa rahsia awak sampai semaya lama ketemu tak bukti. Saya ni kira tak ada dah orang lain setara ni. Tiba-tiba saya bukti awak tak bukti lagi. Berbulan, yang masa berbulan. Sebabnya bagi dia kalau dia boleh tarik seorang ni semua boleh tarik sekapung. Menggoreng ahli ibadat dia ada anak murid dia. Lepas tu baca Quran pula. Lama ketemu saya bukti tak bukti lagi. Syaitan tu pun mulalah ayat gini. Amal ni. Amal selawat ni, amal zikir ni. Amal tu. Zikir ni hak tidak Nabi ajar. Selawat ni hak selawat Nabi tidak ajar. Baca di situ mula sikit-sikit dia ketinggal Quran duk baca tu. Tu cara syaitan. Dia suruh baca zikir ni. Ambil baca zikir ni. Kalau awak baca zikir ni malaikat letih nak tulis. Dia royak kau baca tu gak kawan ni. Bila baca tu nak baca kena 5,000 tak lepas. Anak pernah amal tu 5,000 sakit pinggan-pinggan. Lepas tu bila kita insah tu kita kata menatang lah Tok Guru ni kata menipu semua sakit pinggan-pinggan aku. Dan 7 hari juga lepas kita. Lepas Isya tak gimana. Guru belah tak siap lagi. Apa tu? Syakak. Syakak sungguh lah. Nak pergi ngaji sakit belakang-belakang dah. Tok Mudio Tok Guru tak nanya. Akhir sekali Tok Guru kata, mengaji hadis saja tak ikut. Tok Guru kata, nengung itu. Kalau baca Quran setara tu dak ngapu sakit pinggan. Kalau baca Quran, ni duk apa hak lain? Tulis pula zikir kita khusus pula. Tu syaitan suruh tu baca selawat ni panjang gini lebih daripada ni. Kita buat hebat nampak bahasa dia pun narik banyak. Nabi ajar pendek Nabi ajar. Tu saja. Sebab itulah bahaya tu gak syaitan macam-macam. Kadang-kadang syaitan naik kapal terbang lagi. Jenis syaitan tak ada sayang. Tu. Kena berhati-hatilah, kena berhati-hati. Bunyi kapan nak mari pula syaitan. Kita berduk kelih mana mari pula lepel apa pun kita beringat molek sikit. Tak boleh sebut terang sangat memang serabut tu. Kita ni kalau ulama mari, kalau mari ngajar betul kita pergi. Ni mari duk mari ngajar, duk mari ajar, mari jauh tu mau duk ajar selawat. Nama dia selawat tu sepuluh bahasa Jepun nama. Dia ada. Tak ada wazah dia ingat. Nama dia nama selawat sepuluh bahasa Jepun. Anak baca tu gerak kita jadi. Mungkin kita baca boleh tahu lalu tidak Nabi. Bahasa pun kita boleh agak bahasa baru bahasa Nabi. Tu jauh tu mau mari. Ni dia panggil tausiah. Dia guna istilah. Tausiah keluarga Rasulullah. Pakak baca. Ni lah. Akhir sekali dah amah tu. Engkau keluarga Rasulullah ni tengok sujud dia. Siapa ada tu berdoa biar muka anak dia anak lahir serupa kawan tu. Lepas tu kalau orang kata itu dia marah. Jalan belakang lah tu. Supaya ni nak munen ni dia jadi duk nampak duk terbayar lah. Anda baca banyak juga buku berkenaan dengan melihat aurat wanita. Kenapa Islam mengharamkan? Di segi falsafah dia. Rupanya orang barat pun tahu dah. Sesuatu yang kita lihat kalau sudah menjadi minat, kita sudah minat, dia akan terbayar. Dia akan terbayar-bayar. Tak kira lah gapo pun. Siapa mengigah kadang-kadang tu.
Kalau budak kan nak basikal siapa mengigat. Dia kecil dia ada tapi sesuai dengan umur dia. Memang begitu sungguh. Ada seorang ulama terkenal, dia sebut pada ana. Ni masa dia mengajarna, dia mengajar tasawuf lah. Cuma kita tak panggil tasawuf. Guna kitab Imam Ghazali. Minhaj, kitab Minhaj tu. Dia sebut, dia kata pernah pengalaman dia. Lepas tu dia taksir pergi Kedah. Kalau kita pergi dengan dia pun istighfar tu kat dia. Kadang-kadang lebih banyak dia suruh kiri-kiri, ada siapa nak pergi pakai kiri. Dia nak jaga hati masa duduk mengaji. Sebab masa duduk mengaji hadis ni dia kena pantai lebih pada orang beranak. Dia pergi Kedah Kasut, dia tengok seorang perempuan comel, bukan orang Melayu. Jenis orang Arab ni memang comel sungguh. Dia tengok tu, dia paling fly. Pergi Kedah, mari pula nak tengok. Lepas tu kata 3 hari baru hilang. Lepas tu tak apa nak pergi Kedah, dia istighfar tu kan. Tu nak yang pengalaman dia. Jadi hak ulama sebut dalam kitab tu memang betul sungguh. Saya ada seorang tapi meninggal dia. Dia ni bagus dia ngaji pondok, ana pernah duduk serumah dia. Dia pakai serban, pakai jubahnya kira lah. Kuat ibadat rumah. Kita tidur dia rumah ya. Gi balik Islam pesta buku. Gi mana? Gi masuk tak ada tengok buku. Dia pegang tangan anak ajak klik. Kata buku tak tengok maklik dulu. Atas tu patut mari mula. Kita klik atas dulu kata mana pakai buku. Jauh buku. Dok dia kata. Dia kata dia tengok perempuan pakai perdah talih dia tu. Aduhnya gitu. Tengok tu tak aurat tak rasa mana. Kata jala ni syaitan kelah ni mari ganggu ni. Bukan syaitan bodoh-bodoh, bukan syaitan tak faham sarpi ni. Ni syaitan hok bisa benar ni mari ganggu ni. Dia tengok anak pun tak tahulah pelajar memang kita nampak ada setengah pelajar muda-muda pakai niqab itu. Dia talih tu. Dia ni naik nafsu. Enggak dia ni orang Juh kita kenal lah. Dia lepas tu dia mati awal dia. Klik rumah atas segi kata dia baca buku mana ada ni. Nak kata syaitan hok gedebel ni mari kacang ni. Aku tak ada gapo-gapo. Kita perlu patut ngani. Dia kata, kata debek tu Ali ni. Pergi pesta buku tak ada beli buku debek tu Ali. Dia pakai ngani gitu ke dia. Dia kata aku naik makam dah sebab tu lari lalu tu. Dia tu. Nak ayat ni hadis-hadis untuk lebah, cara untuk lebah. Agak kalau kita ni tidak lebah, cuba bayangkanlah. Bukan main-main ini. Ni sebab kemusnahan masa depan di hari akhirat ni. Ni yang kita nak bincang. Orang lala ni orang tak khabar benda gini lah. Dia tak berasa dia masa depan dia sudah rosak, sudah musnah dah masa depan dia. Mata tak jaga, kecek ikut sera, makan ni pun tak kira ada hukum halal haram. Tak cara. Dia tak terasa tu dia sedang merosakkan masa depan dia. Agak masa depan umat Islam ni akhirat tu lah. Ni yang kita bincang. Tu orang panggil orang lala. Bahaya tu buat dosa tak terasa. Dia tak terasa. Dia ni sudah teruk dah. Sakit tenak dia ni. Hati dia. Dia tak terasa. Sebab tu dia panggil fiqhul qulub. Fiqh hati. Kalau tidak amati tak nampak ni. Kalau kita tak ngaji dengan cara ilmu wahyu, ulama kita bincang. Tak ada nak mikir bagi lagu ni. Tak sedar ayat lah. Cerdik tahu mana pun. Hak cerdik-cerdik hak kepala pengak jahat tu. Hak ketua ajar salah, hak cerdik-cerdik belaka tu. Ana tengok hak ajar salah, hak kepala ajar salah di Malaysia ni kelas-kelas mengaji MA, PhD pun ada. Ketua Syiah tu PhD. Lepas tu hak orang panggil apa? Mak Lasmana tidak peguam dia. Bukan sikit ngaji. Tinggi tu. Hak ganggang mengikut ya. Jadi kena berhati-hatilah. Sebab tu orang jual ubat kata penyakit ni datang tak menentu, tak kena mertua, kena menantu. Boleh pakai juga hadis tu umur ni. Ni kita ambil hadis kaki limun. Tu tak ada sanad tu tak boleh pakai tu. Tapi kalau sekali kita mikir lah tu, penyakit rohani tak kena siapa. Kalau kita lala, nyasamba ke dia lalu. Kena selalu. Ana boleh jawab apa tu? Pak jual abak gagah bol. Kita pergi tengok. Kata kemah molek bahasa. Klik ingat lalu. Tak yang apa tu. Kata parutlah dia punya orang jual ni. Bahasa dia sedap. Sebab tu Hamka dia beri hina gitu pak orang pelagaya. Orang pelaga lembu dia nak ambil bahasa dia tulis. Dia tulis. Malam tu sebelum dia tidur dia akan baca balik. Hak sehari dia tulis tu. Cara dia dapat sastra. Sebab tu orang panggil dia ni sastrawan yang belajar dengan alam. Sastrawan semula jadi tak masuk universiti pun sejak jepak sekolah.
Orang ada bakat lagu tu, kita pergi tengok orang belagaya jadi belagaya, tak boleh bahasa pun. Gitulah, kena berhati-hatilah. Yang ketujuh ni, menjerumuskan manusia ke lembah kelalaian dan mengikut hawa nafsu. Ni bahaya mata ni. Dia jadi lalai dan mengikut hawa nafsu. Yang ke-8, membunuh atau sekurang-kurangnya mencederakan hati. Maknanya hati itu sudah cedera parah lah. Tidak ubah bagai kejerami yang terkena api. Jika tidak membakar kesemuanya, sekurang-kurangnya dia sudah membakar sebahagian jerami itu. Rosak hati. Kalau tak rosak semuanya, rosak separuh, rosak sebahagian. Yang ke-9, melenyapkan cahaya basirah. Dia kita ni mata, ulama sebut dalam kita ni ada dua mata. Dia panggil mata ni, mata aini ni, ain, mata kepala ni, selagi ain basariyah, ain ru'yah, ain basariyah, dua. Ain ru'yah ni mata kita tengok ni. Kadang-kadang orang tu celak boleh, tapi dia buta mata sekali lagi. Dia panggil ain basirah, mata hati. Mata ni, mata ru'yah ni boleh melihat molek, tapi hak rosak mata hati, hak tu bahaya lagi. Kalau ain basirah ni cerah, walaupun buta mata pun, boleh masuk surga tu. Sahabat Nabi ramai buta. Ada hak buta asal, ada hak buta kerana kesan peperangan, tapi ramai hak buta kan? Tapi mata hati dia nampak dengan terang. Misalnya Ibnu Umar, di akhir hayat dia buta mata dan dia lumpuh daripada pinggang ke bawah. Kesan berperang berpuluh-puluh kali peperangan, rosak saraf. Akhir sekali kerajaan ni ayat kerajaan zaman tu, dia tengok sahabat-sahabat ni hok cedera parah kerana peperangan tak lagi ke masjid ni, dia bayar khusus petugas dia ambil dan hantar daripada rumah hantar ke masjid, daripada masjid hantar ke rumah, petugas khusus. Tu. Kalau boleh buat tu molek benar. Boleh ambil orang sihat pun, orang tak pergi masjid boleh ambil. Kau terlatih kau cacat. Kau sihat pun boleh ambil. Kau cacat tak ramah, kau sihat ni ramah. Pergi pungguh rumah tu. Musim pilihan raya boleh buat gitu. Letak darah masjid. Tak apa darah masjid, yang tak darah lain darah masjid. Tepek gambar si email kau di kereta tu. Dia ambil lagi masjid, bukan nak pergi ngundi. Terus buat nak tahu. Anak rasa masuk TV3 kalau buat gitu. Masjid pasti ada nak buat gitu. Terus anak tahu. Tapi jangan royak anak suruh. Baik, anak nak simpulkan ayat ke-9 ni gapo dia sebenarnya kita nak bincang ni. Sebenarnya kalau kita nak simpulkan hak 9 perkara ni hak nak ayatnya, boleh jadi hak 9 perkara kita nak bincang ni kita tak faham apa bila kita tengok sesuatu yang tak molek, siapa boleh dia senarai ke kesan dia, boleh hati tak nakak molek hati kita tak faham. Bincang sesuatu tak nampak faham lah baca, tapi hak faham sebenarnya tak. Sebab tu ulama kata kalau mu tak faham hak ni pun mu percayalah hak Nabi ayat. Mata ni kalau mu tak jaga dia akan merosakkan. Mu tak faham pun sebab rosak tu tak apa, percayalah. Hak tu maksud beriman kepada Rasul. Banyak perkara hak Nabi kita tak faham, tak apa, percayalah. Hak orang lain jangan buat gitu. Untuk Nabi selamat kamu. Sebab sahabat Nabi dulu tak faham lagu ni pun. Sahabat-sahabat dulu bila kau sahabat-sahabat hak biasa-biasa, dia tak faham sepon ni pun. Tapi dia percaya ke Nabi atas dasar iman. Bila Nabi kata gitu, siapa tunduk. Sahabat-sahabat kecil-kecil ni kita kata sahabat biasa lah, tidak menjadi rujukan. Bila Nabi takwi tengok tu tunduk gitu jalan. Saya nombor kata akak kepala, kena mak darah mu kan. Saya nombor kata jangan duduk tunduk tu kali gitu, bahaya tepuh di kereta tu. Dia tengok orang tunduk lah, dia tengok perempuan lah tunduk tu. Saya nombor kata akak kepala, tengok dulu siapa dia tu. Kena mak darah mu kan, makan kenapa pasal. Nak ayatnya ke dia, nak ayatnya sahabat Nabi ni dia tak tahu pun kita bincang, dia tak erti pun ni ini ilmu ni telah diakademik kan jadi lagu ni. Dulu tak ada pun. Tengok perempuan tak kawal mata akan merosakkan. Sahmun min sihami iblis, itu panah iblis. Tunduklah dia, tak faham apa pun. Cuma dia yakin bila Nabi sebut tu cahlah tu ada risiko tu. Kalau hak tu selamat dah hadrat. Sebab tu ikut agama ni hadrat, dia tidak disyaratkan cerdik, dia syarat ikut Nabi. Tu syarat dia. Awak tak cerdik pun tak apa, ikut Nabi selamat selalu. Ni dia nak awak cerdik dah, lebih dah dia tak cerdik. Tu jadi masalah tu. Gitu tu anda boleh simpulkan gitu. Sebab anda yakin kita nak ingat semua 99 payah nak ingat.
kerana nampak satu. Sebab tu ulama kata ikut saja, dah tak erti dah payah nak faham, selamat insya-Allah. Tu mudah. Agama ni dia lebih situ. Sebab tu agama ni poin dia adalah ittiba', ikut Rasul, selamat. Nak nanti boleh hura, nak nanti faham sebab mengajar lagu ni berat dah. Dan Nabi kata gitu. Hadis kursi itu hadis lebih tinggi pada hadis biasa kalau kita baca saat ni. Baik, seterusnya pergaulan yang berlebihan. Saya ambil sedikit ambil sedikit lagi. Yang ketiga ni pergaulan yang berlebihan. Dia sebenarnya akan datang bila kita habis dia punya berapa perkara sini, 7 ke 8. Kalau kita habis bincang ni akan datang, kita akan nampak setiap poin itu memang dia berkait rapat. Memang dia berkait rapat. 8 perkara. 8 perkara. Hak ni yang ketiga. Ana ambil sedikit je. Tak isyarat lagi dah. Dah isyarat. Isyarat kalau isyarat kita butis kat tu dulu. Ya? Apa dia? Mana? Kita ambil sikit lagi dah. Kita ambil sikit lagi. Tak apa pun, moga tidak lagi ngepeng lagi dah. Yang ketiga ni, pergaulan yang berlebihan, ambil sikit lagi. Sebab pergaulan ni bagi tiap-tiap hari ni terlibat sama kita ni. Baik, cuba tengok. Pergaulan yang berlebihan ni merupakan penyakit. Istilah ni memang Imam Ghazali guna ni. Imam Ghazali memang diguna istilah illat. Ikhtilat tu adalah illat. Ikhtilat ni pergaulan bebas. Adalah illat, yakni penyakit yang boleh mengundang pelbagai perkara keji kepada hati. Maknanya bergaul bebas tanpa ada kawalan syariat, berlaku pelanggaran terhadap syariat. Bila bergaul itu dia memberi kesan yang sangat buruk kepada hati nurani kita. Berapa banyak pergaulan dan interaksi yang berlebihan menghancurkan nikmat dan juga mencetuskan permusuhan. Menghancurkan nikmat tu orang Allah tarik rahmat tu dengan sebab tak jaga. Hak ni berat benar lah ni kita ni. Anak kalau di Kelantan kita rasa kira luar. Kalau di Kelantan kita ni kadang-kadang bila tubik sab jabat tina jatuh kita tu nyaduk makan semeja dia setor nyaduk gora, kadang-kadang tepuk panggil hak jatuh tu biasa rendah. Mengilah tu tak sakit ke? Siapa dia suka tu kita paling tu, kita pula jadi malu. Kita paling kelih dia kelih kita. Kita kata Allah apalah tina ni, kata kita pun tidak suka ketemu. Kadang kita dengar seperkerap tu dia suka tu. Allah kata rusing, memang rusing dah. Tak sakira lah anak muda ni, pelajar-pelajar dekat sekolah menengah ni, tak tahu apa jadi gitu. Rusing kita. Siapa ada seorang suami isteri tu ngaji saya juga. Siapa dia tak sewi anak dia pergi universiti, dia takut. Sebab dia kata nampak duduk rumah pun nampak gelenya anak dia. Nampak macam tak boleh kawal. Kalau pergi universiti jauh mata kita tak tahu. Dia ayat kanan dia kata kena kawal lah. Ginilah kata, kalau berat dah rasa dia nikah dulu, boleh masuk universiti nikah pun. Sebab memang dia nekat tak sewi anak dia pergi universiti. Dia tak agak. Dia kata ginilah suruh dia nikah dulu. Cari nikah tak sama-sama nak mengaji dengan dia, insya-Allah lah. Sebab tak boleh kau tak pergi dia ngaji. Munggu dia nak ngaji, munggu anak dia pandai. Tapi dia bimbang. Nikah sungguh. Tapi habis ngaji lepas tu. Ngaji ITM, habis lah anak tanya ni habis. Nikah. Tapi dia boleh anak. Kadang-kadang perlu gitu. Di rumah tak agak dah, kalau lepas gitu bayarlah. Macam-macam cerita. Anak-anak duk cerita tu kata tak gamuk. Anak kita duk asrama dia kata tak gamuk. Kerana dia tak kelik tengah malam pun ada. Kau duduk satu bangunan dengan dia. Siapa dia mitok nak duduk dalam universiti, tak duduk luar. Duduk luar dia kuat kawan lain. Universiti ni lain sikit. Anak kata berat tu, patut tak ayak. Dia kata report pun, dia kata pihak universiti tak cara. Pihak universiti ni kadang-kadang dia kira prestasi pelajaran je. Tak lain tu fikir-fikir sendiri lah. Dia pun tak, dia nak kawal juga dia tu. Tu mudah ya alasan tu. Sesawi gitu. Mungkin tidak anak kita pun. Benda-benda gitu. Nak ayatnya bergerak. Kena rusing lah, kena rusing. Baik. Jadi
Pergaulan yang berlebih-lebihan. Ana sebenarnya ada satu buku cari tak jumpa. Buku ni tajuk dia apa khusus ni, tu khusus nombor 3 ni. Al-ikhtilat bainar rijal wan nisa. Pergaulan bebas laki perempuan. Buku ni asal dalam bahasa Arab. Buku ni dulu diterjemah oleh apa nama ni? Sepupu pada Pakcik Hamdan, tak ada oleh ni dia. Nama apa? Dia dulu MA mengaji, nama apa tak ingat dia. Anda tak ingat dia terjemah buku tu, dia pensyarah di UM dulu, Akademi Islam. Ada sepupu pada Pakcik Hamdan, Pakcik Hamdan ada nama apa tak ingat dia. Buku tu dia terjemah, dia jual di peringkat universiti. Masa tu masa tahun 93 dia cerita pada anda, sebab dia minta anda pergi kuliah di masjid dia. Lepas tu dia tunjuk buku tu, anda kata anda nak jangan nak edar ke masjid, kita edar seluruh masjid, kita pergi naik motor ke edar. Dia sebutkan apa dia terjemah buku tu. Dia kata pada tahun 93 di universiti ni pelajar ni sudah bebas dah, pergaulan bebas tu, sehingga merunsingkan dia. Mungkin dia ni orang bagus dia ni. Aku sekali tak ada nak buat. Mungkin dia pun dia kata kalau dia kuliah dalam kelas dia nesa itu terhak. Dia terjemah buku tu, dia guna duit dia patut dia cari di rumah sampai dia beri percuma daripada masjid. Dan lagi di masjid apa ni Pulau Melaka tu, kata gusuh tok guru tolong war-war ke buku. Jadi Tok Guru bila dia baca tu, dia minta supaya setiap orang ambil buku tu. Almarhum Tok Guru Mufti Kelantan, dia kata tahun 93 dia rusing dah, sehingga dia terjemah buku tu warna merah. Ingat lagi, cari tak jumpa duk mana, molek buku tu sekitar tak sampai 100 muka surat. Tu hak bahasa Arab tu ada, tapi terjemah tu lah kita kena terjemah pula. Tapi mungkin kita boleh tanya Pakcik Hamdan lah, kuku ada simpannya dia, ataupun kita boleh itu balik. Hak tu sangat bagus. Bahkan kalau buat kuliah tu mungkin 5-6 kali kuliah habis buku tu. Ni lah hak nama ni, pergaulan yang berlebihan. Sedangkan pergaulan tu wajib, tak boleh kita hidup seorang, kita ni manusia. Tapi bila bergaul, dia kena ada peraturan dia. Baik, kesan kalau pergaulan yang tidak mengikut peraturan agama, dia boleh mengundang penyesalan yang besar dunia dan akhirat. Kesannya ditimbulkan oleh pergaulan yang berlebihan, memenuhkan hati dengan kotoran yang dilakukan oleh manusia, lalu menghitamkannya dan menjadikannya bercerai-berai, gelisah, keluh kesah dan juga lemah. Dalam sejarah hak ni tak kira lah bergaul dengan ahli bid'ah kesannya gini, gaul dengan orang terlibat mengajar salah jadi gini, bergaul tak jaga hubungan laku, semua tu pergaulan. Dia buat mari contoh sini bagaimana Abu Talib. Kena tahu ni, cuba kita tengok. Abu Talib tetap mempertahankan agama nenek moyangnya dan enggan menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan terpengaruh dengan rakan-rakan yang buruk, sehingga membuatkan beliau enggan mengucapkan kalimah syahadah. Pergaulan yang berlebihan mengundang rasa penyesalan yang tidak berkesudahan di hari kiamat kelak. Abu Talib ni sebenarnya, setakat anda baca cerita dia lah, hari-hari berkabung, tak pernah pun dia kata ajaran Nabi itu tak betul. Tak pernah kita dengar, tak ada pun riwayat. Dia tak pernah kata ajaran Nabi tak betul. Tapi apa dia mati kafir? Itu persoalan. Sejarah akhir dia sebelum dia mati, dalam riwayat Muslim ada sebut, Nabi pergi anda tak ingat alik kiri ke alik kanan, tapi kuku mana kalau Nabi duduk alik kanan, alik kiri tak Abu Jahal, sebab dia dua tu. Patah ada lah orang lain. Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illa uhajju laka indallah, uhajju laka biha indallah, uhajju laka biha indallah. Pakcik kata sekali la ilaha illallah, saya akan bela pakcik dengan perkataan ni di hari akhirat. Pakcik kata sekali, mana sebelum mati tu berimeh, nak suruh berimeh, kata sekali, maya tak ada dah ni menggau dalam keadaan ni, tak apa, asal masuk Islam. Abu Jahal kata, Abu Talib, tahu kamu nak tinggal jangan nenek moyang. Dia duduk konseni, dia duduk kempen pula Abu Jahal, duduk main ni. Akhir sekali Abu Talib kata dia nak pilih ajaran nenek moyang. Pengaruh dengan Abu Jahal. Itu yang dimaksudkan di sini. Padahal tu anak dara dia, mana pengaruh? Sebab apa? Sebab ni dia sama level dengan dia. Dia pimpinan besar. Akhir sekali dia terima kempen Abu Jahal yang mengatakan, tak malu kat orang tu, keluarga kita akan kutuk mu ni ketua. Bila mu ikut ajaran Muhammad, keluarga kita ni keluarga besar di Mekah ni, mesti kamu akan dikutuk. Tu dia buat gitu. Sedangkan ni ajaran nenek moyang kita.
Akhir sekali dia terpengaruh dengan kata-kata tu, dia kekal di atas ajaran itu. Sedih Nabi. Betul antara Pok Daud dia daripada kecil lagi. Pok Daud dia Abu Talib masa dia kecil lagi, dah bila tok dia meninggal Abu Talib dah jaga dia. Terasa menarlah dia nya, itulah Pok dia nya. Dia tak sempat tengok pun ayah dia. Kalau kita fikir ke, memberi kesan berat benar pada Nabi. Sedih dia. Lepas tu dia minta nak doa kepada Allah, doa kebaikan. Allah tak beri pula. Tak patut orang Islam doa kebaikan untuk orang kafir. Dalam ayat Quran pada sebut tu. Oh, lagi sedih dia. Tapi begitulah agama. Kalau dulu Nabi Nuh sedih dah. Anak dia, bini dia tak beriman dia, mati depan mata dia, lemah air. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', kan? Saya akan daki bukit ini. Bukit ini menyelamatkan saya daripada banjir besar. Nabi Nuh kata banjir bukan banjir biasa. Bukan banjir biasa. Tapi tak dengar. Inilah kukuk manda pohon ni kesan pergaulan lah. Baik, ana habiskan sedikit lagi. Lepas tu dia punya pembahagian ada poin-poin tu kita bincang minggu hadapi. Okey, cuba tengok ayat Quran ni sebagai perbincangan akhir malam ni. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhaztu ma'ar rasul sabila. Ittakhaztu ma'ar rasul sabila. Ya wailata ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah perihal hari orang-orang yang zalim, mereka menggigit kedua-dua tangan. Bukan tangan ni, kalau betul lah makna tangan, tapi gigit ni gigit hujung jarinya. Itu maksud dia dalam hadis tu, maknanya gigit yadai tu. Yadai tu mana ni gigit ni, supaya orang menyesal ke gigit jari, duk gigit jari. Itu maksud dia. Menggigit kedua-dua jarinya. Jari tangan lah, tangan itu makna jari. Kerana marahkan diri sendiri. Dalam keadaan itu mereka berkata, oh alangkah baiknya kalau dulu masa hidup di dunia kita mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul. Ruginya kita tak ikut Rasul. Celakanya aku. Tuan terima kita bukan wahai lah, tukar wahai itu. Celakanya aku. Alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si kafir itu menjadi sahabat karib. Tuan ambil maksud dhamir tu, ya. Si kafir itu. Bawa kafir itu lah. Menjadi sahabat karib. Tapi setengah ulama tu kata si kafir ini maknanya syaitan. Si kafir itu, al-kafir itu, alillah itu khusus pada syaitan itu. Ada juga yang kata gitu. Sesungguhnya si kafir itu telah menyesatkan aku dari jalan peringatan Al-Quran setelah ia disampaikan kepadaku oleh Rasul. Dan sesungguhnya syaitan, kena terjemah sesungguhnya, tertinggal kan? Dan sesungguhnya syaitan, sebab ada kana, wa kana syaitan. Dia kalau tak ada kanal baru boleh terjemah gitu. Misalnya wasyaitan lil insani khadhulun. Khadhulun. Cuma bila ada kana khadhulan, sebab kana ni dia memberi makna bahasa tegas. Sebab tu anda terjemah dan sesungguhnya syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia. Sebab itulah hak ni sebenarnya ayat ni dia berkait dengan ayat lain di mana syaitan bila masuk dalam neraka tu, orang-orang yang ikut dia ni kata kihmu aku jadi ada, dia kata aku ayat ya siapa suruh ikut. Dia berlepas diri daripada orang ikut dia. Ni cerita-cerita selepas dia tengok azab ni. Syaitan kata tak sabit aku buat apa dunia lah, aku mu sendiri, aku tak rasa pun. Dia kata gitu. Mana balah tu syaitan dengan orang yang dia sesatkan tu. Nak tunggu situ, kalau sampai situ baru nak menyesal, tak ada apa dah lah. Kalau nak menyesal lah ni malam ni lalu, nak menyesal, jangan tunggu. Kemudian selepas daripada itu kita bincang minggu depan ini pergaulan dengan masyarakat ni mengikut penelitian ulama. Bila kita sebut kita bergaul dengan masyarakat ni, dia bahagi pada 4 jenis pergaulan. Ni molek ni 4 jenis pergaulan. Jadi bila kita tahu ni, kita boleh kategori, kita boleh letak posisi kita tu dalam pergaulan ni duduk dalam posisi mana. Orang mana kita boleh bergaul, orang mana tak boleh kita bergaul. Dia kena pilih lah. Mungkin ramai-ramai ni ada belakang tu. Tu kita bincang minggu hadapan lah, insya-Allah. Sini dia bagi 4 dia bagi 4. Jadi kita berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.